Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Rasanya belum terlambat lagi. Untuk saya ucapkan selamat menyambut Maulud Nabi. Terlupa hari Senin hari itu. Baik. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan sebuah tajuk yang dikenali sebagai Do Teori. Do Teori ini merupakan satu teori yang dah lama. Dia bukanlah teori yang saya sendiri buat, tidak. Sebaliknya saya hanya meminjam. Saya hanyalah sebagai seorang peminjam sahaja. Saya pinjam istilah dia. Lo, hai, hai, lo, hai, 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 lo, lo, hai, lo, lo dan sebagainya. Dan seterusnya saya apply dua teori punya konsep ni dalam silibus BADA. Okey, baik. Jadi sekarang ni umumnya kita kenal bahawa trend ini terbahagi kepada dua. Yang pertama uptrend, yang kedua downtrend. Dan poin-poin dia macam yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Okey, kita ada low, high dan sebagainya untuk uptrend. Kita ada high, low, dia start dengan high. Untuk downtrend, okey. Yang membezakan sekarang ni, yang membezakan do teori yang kita praktikkan dalam BADA dengan yang dekat luar sana, apa dia? Sebab yang membezakannya adalah bila mana kita punya advanced marking, iaitu SBR dan RBS, ada konsep break and valid. Break and valid. Okey, ada konsep break and valid. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana valid pula, kita akan tapis pula advance marking ni tadi kepada dua keadaan. Sama ada dia dah berlaku retracement ataupun belum. Soalan untuk Abang Mat, SBR line-nya warna apa? Merah, cikgu. Retracement untuk SBR datang dari candle yang berwarna apa? Biru. Warna? Biru. Biru. Nama candle tu apa dia? Nama candle. Candle bull, cikgu. Candle bull. Jadi bila mana kita jumpa SBR, untuk kita mengatakan, untuk kita mengesahkan bahawa telah pun berlakunya retracement, adalah dengan kita menyemak sama ada pada aras harga SBR tersebut ada ataupun tidak shadow daripada candle bull yang dah kena pada, yang dah menyentuh pada aras harga tersebut, dan kita boleh kata bahawa telah berlakunya retracement. Dapat tak? Dapat je. Dapat. Dapat. Okey, dua orang je yang dapat ni, Abang Mat dengan Azam. Yang lain dapat tak? Dapat, Ibu dapat. Okey, Fani, Busra, Syahrizal. Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat. Saya blur. Fani dengan Busra blur. Okey, baik. Kejap kita buka. Itulah, bila buat marking, korang kena tengok marking tu macam mana. Bila mana buat marking. Okey, contoh. Ni contoh. Baik. So dekat ni tak ada contoh yang baik. Okey, dekat sini. Ni RBS, nampak tak? Dua ni. Mana hilang? Nampak. Mana hilang pula dah RBS. Ni dia. Ni. Fani dengan Bushra. Nampak tak? Dua ni RBS. Nampak. Okey, RBS warna apa line dia? Biru. Warna biru. Okey. Harganya 7725 ya. 7725. Sekarang ni nampak tak candle bear ni? Shadow dia nampak tak? Nampak oh. Okey. Saya pakai data window, saya letak dekat low dia 7725. Nampak tak? Low dia. Nampak oh. Okey.
Low candle bear 7725, RBS ni pun sama 7725. Soalan saya, dah berlaku retracement ataupun belum? Saya rasa belum. Bushra, Dah kot. dah kot. Syahrizal, Dah ya. ha? Dah berlaku dah. Dah berlaku. Azim, Dah berlaku. dah berlaku. Abang Mat, Dah berlaku je. okey. Apa nama Azam? Dah berlaku je. Dah berlaku. Fani, apa jawapan awak tadi? Belum je. Kau memang suka lain pada orang ke macam mana? Saya cuba je. Kenapa dia belum? Apa yang awak faham tentang retracement? Retracement tu bukan dia break sekali dengan body je. Dia break sekali dengan body. Aku dah nak mencarut dah ni. Sabar. Okay. Break, yes, by body. Retracement bukan by body. Retracement by shadow. Boleh tak? Okey, baik. Faham tak? Faham. Nasib baik kau tak depan aku. Kau ke depan aku dengan peha lembu, kesepak kau. Okey. Kembali balik kepada yang tadi, di mana kita menggunakan SNR, advanced marking, especially advanced marking, untuk kita menentukan sama ada satu-satu do point itu reliable ataupun tidak, boleh digunakan ataupun tidak, boleh dijadikan rujukan ataupun tidak. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut. Baik. Seterusnya, ini merupakan lakaran yang biasa lah, yang kita boleh nampak dekat dalam Google dan sebagainya. Candle tu, graf tu naik turun buat rupa tangga macam ni. Benda yang biasa lah yang kita boleh tengok. Dan ini adalah satu lakaran do teori tanpa menggunakan konsep SNR daripada Bada. So kita nampak dia plain je, tak nampak apa beza sekali. Okey. Jadi ini yang saya masukkan lakaran uptrend, yang mana kita dah siap dah. Yang naik daripada buyer ke seller, Fani? Buyer. Naik daripada buyer. Turun daripada Seller. seller. Pergerakan menurun daripada seller, pergerakan menaik daripada buyer. Baik. Ada yang keliru tak dekat situ? Kenapa pergerakan menaik menurun tu daripada player-player yang disebutkan tadi? Ada tak yang keliru? Ada soalan? Tak ada? Sebab apa cikgu? Sebab apa? Sebab apa kau tanya? Aduh, sedak aku. Kenapa warna biru buyer? Gitu soalan dia. Itu kelas yang kedua dalam table formula Bada. Sifat untuk seller, sifat untuk buyer. Dalam elemen yang besar, kita membincangkan sifat untuk base dan kita telah membincangkan sifat untuk code. Buyer itu hadirnya daripada base, manakala seller itu datangnya daripada code. Bushra ingat tak? Ingat. Jadi sekarang ni perlu ataupun tidak untuk saya menjelaskan mendaki naik ni saya buat warna biru sebab dia buyer? Tak apa. Dah dapat tangkap dah. Dapat tangkap dah Okey. Baik. Sekarang ni guys, dalam satu keadaan yang lain, bila mana kita tengok pada kedudukan point do teori yang nama dia high. Okey, dekat situ ada nama do teori tu high tu.
wave yang sebelumnya warna apa? Guys, pergerakan menaik dekat high tu warna apa? Syahrizal? Biru je. Biru. Lepas dia naik, dia turun buat high yellow, betul tak? Betul je. Okey. Pergerakan menurun tu warna merah kan? Betul. Betul ataupun tidak, formation candle untuk resistance ialah biru dan merah. Betul cikgu. Okey. Untuk support merah dan biru. Ya, baik. Jadi sekarang ni guys, bila mana kita menggunakan konsep perbezaan player untuk setiap wave tu tadi, kita boleh nampak dengan jelas bahawa bila mana berlakunya high, di situ berlakunya satu position, satu marking, satu formation marking yang kita kenal sebagai resistance. Dan kemudiannya dia turun buat high yellow. Bila mana dia buat high yellow, dia datang daripada, dia hadir daripada high. Pergerakan tersebut ialah pergerakan menurun yang dibuat daripada seller, disebabkan itu warnanya merah. Seterusnya selepas high yellow dia nak buat higher high. Bila dia nak buat higher high, dia memanjat naik balik, dia mendaki pula. Jadi dekat sini higher low ni normally merupakan kawasan support. High itu pula normally merupakan kawasan resistance. Boleh tak? Boleh. Boleh je. Jadi je point high, jadi je point higher low, itu resistance, itu support dekat situ. Itu cerita dia. Boleh? Dapat setakat ni? Okey. Baik. Boleh. Jadi sekarang ni bila market dah sampai dekat higher high, soalan saya, antara high dengan higher low, mana yang berlaku perubahan daripada segi marking? Bushra, jawab. Sekali lagi soalan dia. Bila mana price sampai dekat higher high, okey, price sampai dekat higher high, mana yang kata berlaku perubahan tu? Dekat mana yang berlaku perubahan in term of marking? Dekat mana? Makna kata higher high dah ada ni. Jadi low, high, higher low, 3 point ni tadi, mana yang berlaku perubahan? Higher low. Higher low berlaku perubahan. Perubahan yang macam mana tu? High high. Mana dia? Apa dia? Bushra? Hilang pula dah budak ni. Azim, nak cuba? Dekat high. Dekat high. Apa yang berubah tu Azim? Jadi RBS. Jadi RBS. Jadi sekarang ni bila dekat high tu jadi RBS, okey, market perlulah melakukan retracement dekat high tu tadi ataupun RBS. Kemudian dia akan meneruskan pergerakan menaik tu dengan keadaan composition buyer yang selamat dan kukuh dan kuat dan stabil. Lebih kurang gitulah. Makna kata higher high dia nak buat higher low yang kedua tu. Higher low yang kedua tu, shadow candle bear perlu menyentuh kedudukan RBS yang selaras, yang sama dengan kedudukan high tu tadi. Boleh tak? Dapat tak? Dapat yo. Dapat. Okey. Dapat. Okey. Bushra dapat tak? Dapat. Okey. Abang Mat dengan Syahrizal dapat tak? Okey je. Dapat ya, dapat. Okey, baik. Alhamdulillah. Sekejap Okey. Baik. Seandainya price telah pun meneruskan kenaikan, membuat higher high yang kedua tanpa melakukan retracement dekat high yang pertama tu tadi, ada kemungkinan besar price akan kembali terjun ke bawah bagi membuat retracement. Itu yang bahaya.
Boleh tak? Boleh cikgu. Itulah sebabnya kenapa pentingnya untuk kita menentukan sama ada satu-satu marking tu telah pun berlaku retracement ataupun belum. Boleh? Clear. Baik. Azam, Azim, Bushra, Syahrizal dan Abang Mat. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Alhamdulillah. Kalau kata korang perasan, poin-poin yang saya sebutkan semuanya berada dalam struktur yang sama. Semua. Dia bermula daripada low. Bila mana kita nak kata marking daripada struktur yang sama. Bila mana sama maksudnya dalam struktur yang sama. Bila mana sama bermaksud daripada low tu naik sampai ke atas. Semak mana-mana marking. Sama ada dah berlaku ataupun belum retracement. Itu dia. Itu cara dia. Jangan ambil advance marking daripada struktur yang sebelum sebagai satu tempat yang kita kata akan berlaku retracement dekat situ. Tidak. Ada dah jadi perbezaan sifat dekat situ. Boleh dapat tak? Ke tak dapat? Tak dapat yo. Tak dapat. Ada yang dapat tak? Ke semua tak dapat? Tak dapat cikgu. Tak dapat. Tak dapat. Azam, Azim? Tak dapat. Tak. Okey. Dia macam ni. Tadi kita buat NZD USD Abang Mat punya. So sekarang ni kita tengok. Yang ni kenapa marking tak ada resistance Tak ada resistance dah pula. RBS. Tak apa, biar. Okey. Yang ni saya tak nak ambil. Saya ambil yang ni lah. Okey, boleh nampak tak time frame monthly sekarang ni? Boleh yo. Baik. Baik. Perhatikan kepada dua puncak ni. Yang pertama dan yang kedua. Boleh nampak tak? Nampak cikgu. Okay, nampak yo. Saya ambil puncak yang ini. Boleh? Boleh yo. Saya bubuh dekat sini, nama dia high. Okey, yang ni high. Okey, selesai dekat situ. Seterusnya, bila mana saya dah ambil yang ini sebagai high, saya akan buat lakaran. Tengok betul-betul macam mana cara saya buat lakaran. Ada soalan tanya, benda ni nampak senang tapi sebenarnya kena details, kena perincikan dia sebaiknya. Okey. Yang ni saya buat warna biru sebab pergerakan dia mendaki ke atas. Baik. So yang ni turun ke bawah. Yang ni dia naik atas. Then yang ini turun ke bawah. Selesai. Okey. Soalan saya, jap sebelum tu saya bubuh ni dululah. Hai. Perlu ke saya guna dia dalam perkataan yang panjang atau saya boleh short formkan dia? Short form cikgu. Short form boleh. Faham Baik. So ini low. Sini lower high. Okey. Seterusnya bahagian bawah ni lower low. Sini lower low. Yang ini lower high. Yang bawah ni lower low. Baik, lepas lower low ni dia nak buat apa? Lepas lower low dia nak buat apa? Guys, Lower high. dia nak buat lower High. Baik. Bila mana dia nak buat lower high, kita akan menggunakan kedudukan SBR dalam struktur yang sama. Ni dia. Boleh nampak?
Nampak je. Daripada high sampailah kepada low. Ini yang dikatakan sebagai struktur yang sama. Okey, baik. Jadi sekarang ni, ketika mana price tu berada di bahagian bawah ni, dekat sini, yang ni masih lagi belum berlaku retracement. So dia akan jadi double pixel. Boleh tak? Boleh. Bila mana candle yang ni, okey, bila mana candle yang ini menyentuh pada line RBS tu tadi, makanya retracement telah pun berlaku. Boleh? Okay. Okey. Boleh je. Masalahnya sekarang ni, kenapa ada 2 bulan selepas daripada bulan 7 tahun ni, bulan 8 dan bulan 9, price masih lagi cuba untuk melonjak ke atas. Kenapa? Sebab dekat kawasan low ni ada satu SBR yang masih belum berlaku retracement. Nampak tak? Nampak je. Nampak. Nampak. Dia cuba untuk push naik ke atas tapi gagal. Dia tidak berjaya. Baik. Kalau kita tengok in term of basic marking, kalau kata kita tengok, dekat sini ada resistance. Okey, dekat sini ada resistance. Monthly. Okey. Okey. So dekat situ ada resistance. Baik. Kalau kata kita tengok, resistance ni bukanlah menjadi faktor kepada terjunnya CAD ni. Okey. Jadi kita turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu weekly. Kita tengok. Baik. So dekat sini dan juga dekat sini, bahagian sini ada satu lagi resistance. Okey. Saya ambil yang ni pula. Yang ni resistance weekly. Kat sini. Yang ini weekly. Okey. Tu dia. Weekly. Jadi kalau kita perhatikan kedudukan resistance weekly ni tadi, kita boleh katakan bahawa dialah penyebabnya bahawa terjunnya CAD itu tadi. Okey. Sekejap. Okey. Yang ni bukan. Okey, yang ni ada satu SBR yang menghalang pergerakan dia. Ni dia. SBR weekly yang menghalang pergerakan dia daripada meneruskan kenaikan ke atas. Ni dia. Kat sini. Datangnya daripada mana? Datangnya daripada sini. Baik. So kita turun lagi satu time frame daily, kita tengok. Okey, dekat daily pula. Bahagian mana daily? Tu dia, nampak dah. Situ ni SBR daily. Ni saya buat lebih kurang ni, jangan marah pula. Pasal nak cepat. Masa kita tak panjang. Okey. Jadi guys, SBR 2 ni tadi, yang hadirnya daripada time frame daily dan weekly ni tadi, merupakan SBR yang datang daripada previous structure. Boleh dapat tak? Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Dia main pada yang belakangnya. Yang belakang punya structure, dia bukan yang terkini punya structure. Boleh? Kiranya yang belakang tu kira dia masih valid lah. Yes, dia masih lagi valid. Dan untuk kedudukan SBR yang sebegitu, kita tak boleh nak kata bahawa berlakunya hutang dan sebagainya. Tak, kita tak boleh nak kata macam tu. Kita tak boleh nak kata macam tu. Unless kalaulah sekiranya advance marking itu berada dalam kedudukan yang sama, dalam struktur yang sama, then yes, kita boleh kata bahawa aras harga tersebut berlaku hutang. Dapat ataupun tidak? Clear tu. Dapat je. Okey. Azim Syahrizal Bushra, dapat tak? Dapat juga dapat. Dapat. Baik. Sekejap weekly.
Okey, sini weekly, sini monthly. Okey, saya bubuh description kejap. Tak ada description saya akan jadi keliru. Okey. Jadi sekarang ni, sekejap saya completekan description jap. Okey, sini monthly. Nampak tak? Monthly punya SBR pun masih lagi belum berlaku retracement, nampak? Ada 2 kat sini. Sorry, ada 1 kat sini. Yang ni. Hampir lebih kurang sama dengan kedudukan apa nama time frame monthly. Okey, Syahrizal ada kerja, tak apa, silakan. Baik. So sekarang ni ini weekly. Okey. Kita patah balik dekat monthly. Baik. Sekarang ni bila mana kita tahu turutan dia, high, low, low, high, low, 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 high, low, low dan sebagainya, macam mana pula kita nak mengesahkan bahawa telah pun berlakunya point untuk low, low, high, low, 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 high dan sebagainya? Macam mana cara dia? Abang Mat, tolong explain boleh tak? Saya tak terang tadi. Saya tak terangkan pada Abang Mat tadi. Tapi boleh tak Abang Mat tolong figure out macam mana agak-agak cara dia? Okey cikgu, saya cuba je. Silakan. Dia daripada high cikgu ya. Okey. High kita ambil daripada close candle bull. Dia akan turun ke low, iaitu close candle bear. Okey. So berlaku reversal. Soalan. Yes, Bila macam mana yang kita nak define bahawa low tu telah berlaku? Macam mana? Sebelah dia ada candle bull cikgu. Dekat sebelah dia? Bull. Dia sini. Okey, sebelah dia ada candle bull. Baik. Lepas low dia buat apa? Lepas tu dia buat lower high. Dia buat lower high. Ya, ya. Soalan saya, macam mana kita nak define bahawa dia telah buat lower high? Sebab sini ada kombinasi candle biru dengan merah tu. Dia punya resistance. Biru dengan merah. Okey. Yang lain, faham ke tidak macam mana kita nak tentukan bahawa low, lower high, lower low dan lower high ni telah pun berlaku? Dapat ke tak cara dia macam mana? Tak dapat tau. Bushra? Dapat. Tengok warna candle. Azam, Azim? Dapat aku. Dapat. Macam mana cara untuk kita tentukan bahawa telah pun berlakunya point low ataupun lower high, lower low ataupun lower high? Caranya ialah bila mana low, dalam marking kita kenal dia sebagai support. Bila telah berlaku support, makanya telah berlakulah kedudukan point low tu tadi. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Bila mana lower high, kita kenal dia sebagai resistant. Jadi bila mana siap resistant, dan siap resistant ni pula dia memerlukan 2 candle, biru dan merah. Bila mana siap sahaja lower high tu tadi, maka resistant tu tadi, makanya kita boleh katakan, kita boleh mengesahkan bahawa telah pun berlakunya point lower high. Begitu juga dengan lower low punya point. Okey. Lower low punya point, kembali balik pada basic. Lower low ialah support. Bila mana dah jadi candle merah, kemudiannya jadi pula candle biru, makanya tutup candle biru tu tadi, dah close dekat situ. Itu pun dah cukup untuk kita mengatakan bahawa lower low itu telah berlaku. Soalnya sekarang yang bahaya, bila mana dia nak buat lower high, tengok case yang nombor 2 punya lower high. Lower high itu berlaku pada formation candle support merah, kemudiannya biru. Biru tu dah define sebagai lower high.
dan dia apit pula dengan sebelah dia, merah pula sebelah lagi, then situ dah jadi resistant, confirmation. Dapat tak? Oh. Dalam dia duk buat lower low sebagai support tu, candle yang pairing dengan support merah biru tu, okey, candle biru tu tadi dia dah buat low high dah, dia dah buat siap dah. Candle seterusnya terus confirmkan dia sebagai low high. Boleh nampak? Faham tak ni? Nampak. Dapat tangkap situation ni? Dapat je. Azam, Azim, Syahrizal tak ada. Bushra? Dapat. Baik. Baik. Saya padam kedudukan resisten 2 ni. Okey. Saya fokuskan hanya pada di sini. Okey. So kita turun time frame weekly, kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Baik. Lambat sikit lah. Lambat sikit, tapi saya nak buat step by step. Okey, daripada atas ni turun ke bawah. Okey. Ini high, ini low. Boleh tak? Boleh. Okey. Kemudiannya daripada low ni tadi dia naik, dia buat high. Yang ni warna biru. Lambat sikit sebab kita buat step by step ni. Seterusnya daripada lower high yang ni dia turun ke bawah ke sini. Dia buat lower low. Boleh tak yang ni? So far dapat? Dapat. Okey. Kemudian daripada sini dia menuju naik ke atas ni, dia dah membatalkan kedudukan SBR dekat sini. Nampak tak? Ya, nampak. Saya kena tunjuk step by step sebab saya nak korang faham betul-betul. Macam mana kita nak kaitkan batalnya marking dan begitu juga dengan terbatalnya kedudukan dua teori. Sebab tu saya nak kena tunjuk satu-satu. Tapi proses ni agak orang kata renyah sikit lah. Baik. Jadi bila mana dah jadi macam ni, bila mana dia membatalkan kedudukan SBR yang ini, ni SBR-nya. Dia batal. Candle mana yang batal? Candle yang ni. Candle 12 hari bulan 4 yang membatalkan SBR di sini. Baik. Bila mana dah batal, apa yang berlaku ialah dia akan jadi macam ni. Gitu. Yang ini akan jadi low. Low high ni hilang. Boleh tak? Nampak tak? Nampak aku. Okey. Saya teruskan. Daripada lower high ni pula dia buat lower low. Sememangnya dia lebih rendah daripada low yang ini. Betul, saya tak nafikan. Tapi masalahnya tak perlu pun untuk korang saya tak perlu pun cerita kat korang. Rasa-rasanya korang pun dah nampak position low ni tadi, yang mana dekat situ ada SBR, actually tak kuat mana pun tu. Betul tak? Sebab dekat sangat. Nampak? Ya, okey. Kan? Benda ni logik. Benda ni dah jatuh logik dah. Tak perlu nak critical thinking dan sebagainya. Dah jatuh logik dah. Dan sebagaimana yang kita expect, dan seterusnya dia naik ke atas ni. Daripada lower low dia naik buat lower high. Okey, sini lower low, sini lower high. Okey. Bila mana dia close as a bull dekat sini, dia telah pun membatalkan SBR yang dekat low yang baru ni. Boleh tak? Boleh je. Boleh. Baik. Jadi sekarang ni daripada sini pergi dekat sini pula. Gitu jadinya. Dah bertukar lagi sekali. Sini jadi low. Gitu. Okey, baik. Jadi sekarang ni bila mana dia dah buat low high, seterusnya. Okey. Daripada sini dia turun ke bawah, makanya ini merupakan lower low yang baru. Kemudiannya dia meneruskan kenaikan ke atas. Selepas lower low dia memang dia nak kita tahu dia nak buat lower high lah. Sebab itu turutan dia. Baik. Selepas itu daripada lower high ni dia nak buat lower low tapi gagal. Sini dia buat low. Boleh tak? Boleh. Okey. Dekat sini apa yang berlaku, ini dinamakan sebagai point high. Nampak? Sini dinamakan sebagai point low. Boleh tak?
Boleh cikgu. Okey. Boleh. Masalahnya sekarang ni, kalau kata kita kaitkan 2 sahaja, tapi kalau kita kaitkan 3, dia akan jadi macam ni. Sini low, sini high, sini apa dekat sini? Lower high. And Hai, siapa yang jawab low high. high? High Lower low. low tu. High low. Higher low ni kat sini. High low. Higher low tu kat situ tu. Maknanya expectation kita selepas daripada dia buat higher low, dia akan naik ke atas, lebih tinggi daripada kedudukan high ni tadi. Boleh tak? Boleh. Dan dalam masa yang sama guys, jangan lupa, nampak tak? Masih belum berlaku retracement. Nampak? Nampak je. Boleh. Ni cara dia nak baca ni. Cara nak baca apa nama perubahan yang berlaku dalam market. Ni cara dia. Saya buat double pixel lah, retracement tak jadi. Allah ni weekly. Sekejap, saya kena turun daily sekejap. Mana hilang dah ni. Weekly. Okay. Okey, patah balik pergi weekly. Baik. So bila mana dah berlaku perubahan point tu tadi, kita dah nampak dekat sini belum berlaku retracement. Ada kemungkinan yang dia akan cari balik SBR yang ini. Silap warna merah. Tapi akhirnya dia tidak berjaya untuk mendaki ke atas. Sebaliknya sampai sini dia terus buat rejection. Okey, dekat sini sahaja. Jadi point ni kita boleh restructure balik. Okey, kita boleh restructure dia balik. Ambil terus yang bawah ni. Yang ni kekal sebagai lower high, dan yang ini kekal sebagai lower low. Tu dia. Setakat ni boleh tak? Ada soalan tak setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Kena ingat benda ni dia agak critical, dia agak susah nak baca. So dia memerlukan pengamatan yang tinggi. Okey. Jadi saya tunjuk ini first try out untuk SBR yang ni tapi gagal. Okey, baik. So seterusnya dekat bahagian bawah ni dia buat sekali lagi lower low. Lepas lower low dia nak buat apa, Bushra? Lower high. Lower high. Lepas lower low dia nak buat lower high. Okey, saya berhenti setakat ni. Okey, dekat sini ada satu SBR. Kita tengok dia dah retrace ke belum. Dan dekat sini ada satu lagi SBR. Ni. Okey, tu dia. Okey. So kita tengok yang ni dulu. High bagi candle bull ni 134 183. Okey, close dia 134 211. Maknanya retracement belum berlaku. Nampak? Ini tinggi dia 211. Yang ini pula 183. Yang ni belum berlaku ni. Try out yang ni gagal untuk retracement yang ini. Boleh? Boleh. Okay. Baik. Kemudian bila mana dah okey, sekali lagi berlaku perubahan struktur. Dekat sini sekali lagi berlaku. Ini jadi low, sini jadi high, sini jadi higher low. Boleh dapat tak yang tu? Boleh. Tapi Boleh je. saya tak detailskan dia lah sebab semua faham kan. Okey, saya teruskan. Okey, daripada atas ni dia terjun sampai ke bawah sini. Baik. Ni yang kita nak tengok ni. Ini yang kita nak tengok ni. Okey. Okey, baik. So dekat sini sekarang ni lower low. Pasal apa kita nak tengok yang ini? Sebab candle merah turun, jadi candle biru, confirmation ada berlakunya support ataupun lower low. Selepas berlaku candle biru, terus dia buat candle warna merah dan confirmation sebagai lower high bagi time frame monthly tadi. Baik. So sekarang ni
dia naik sampai dekat sini. Ini merupakan point lower high. Ni dia. Kat situ. Okey. Okey, so sekarang saya turun time frame daily, kita tengok apa yang berlaku dekat situ. Sebab weekly tak nampak. Okey, baik. Sama juga, tak ada apa. Kalau kata daripada time frame yang sama, tak ada apa juga dekat sini. Unless ada cucuk dekat sini lah. Makna kata kalau kata shadow macam ni, yang ni daripada time frame yang kecil. Saya tak nak turun kecil lagi. Cukup sekadar monthly, weekly, daily untuk kita menjelaskan teori berkenaan dengan dua teori ni. Okey. Okey. Seterusnya dia turun, kemudian dia naik balik. Yang ni gagal, yang ni batal ke tidak ni? Batal, yang ni batal. Okey. Dan dia turun lagi. Okey, dia turun sampai sini. Sampai sini tak boleh ambil. Kenapa tak boleh ambil? Sebab nampak tak yang ni? Okey, yang ni jadi low. Okey, yang ni jadi low. Saya nak terangkan yang ni tolong ingat Okey, yang ni jadi lower low. Sini jadi lower low, sini jadi lower high. Okey. Masalahnya dia dah membatalkan kedudukan yang ini. Nampak tak? Boleh nampak tak? Okey. Bila mana dia membatalkan kedudukan yang itu, okey, terus ambil yang ini. Gitu. Ambil yang tu. Okey. Ni dia punya lower high dia. Maknanya lower low tu dekat sini, lower high tu dekat sini. Kalau kita perhatikan, kedudukan close candle bull ini lebih tinggi berbanding dengan yang ini. Tapi sebab SBR dia batal. Boleh tak? Dapat tak? Dapat. Okey, baik. So sekarang ni turun sampai bawah sini pula. Okey. Dia macam tu. Lagi sekali dia membatalkan kedudukan SBR yang ini. Okey. Makanya alih sekali lagi dua teori ini. Yang ni pergi dekat sini. Yang ni akan jadi lower low yang baru. Seterusnya yang ni jadi lower high yang baru. Tu dia. Okey. Sambung lagi sekali. Daripada atas ni turun sampai bawah ke sini. Okey. Kemudiannya dia mendaki balik ke atas. Jadi yang ini merupakan lower low dia, dan yang ini merupakan lower high dia. Okey. Sambung lagi, turun sampai bawah sini. Lower high, lower low. Tu dia. Okey. So far ada soalan ataupun tidak? Okey tu. Boleh dapat Boleh. Okey, baik. So sekarang ni saya masukkan marking. Tengok dekat lower high. Nampak tak resistant dekat lower high? Ni dia. Okey. Seterusnya yang bawah ni pula, lower high sekali lagi. Tu dia. Kemudian ada satu lagi. Dekat mana? Dekat sini. Yang ni saya padam. Macam mana nak padamnya ni? Tak boleh padam pula dah. Okey. Yang tu saya padam. Ni lower high ni. Untuk resistance yang ini. Okey. Kemudiannya yang ni pula. Ni kat sini. Okay. Itu resistance lower high. Satu lagi yang atas ni. Tu dia kat situ. Baik. So yang bahagian atas ni merupakan resistance, manakala yang bahagian bawah ni merupakan support. Okey, yang bahagian bawah ni merupakan support. Yang bahagian low, lower low, lower low, lower low, lower low. Tu merupakan support. Tapi bila mana dia dah buat lower low yang baru, okey, yang support yang dekat low ataupun lower low ni dia bertukar menjadi
SBR lah, support become resistant. Okay, dan kita akan jadikan point low, lower low dan seterusnya lower low yang bawah-bawah tu tadi sebagai satu indication sama ada market akan berjaya menembusi aras harga tersebut, iaitu SBR yang kita kenal sebagai lower low tu tadi. Okey, bila mana terdapat bila mana berlakunya perubahan daripada segi point Dow teori, makanya dekat situ kita boleh berhati-hati, kita dah boleh mula baca dah. Oh, ni takut-takut akan jadi apa ke nama uptrend ni. Bila mana macam contoh case yang dekat mana tadi, dekat sini, low, high, higher low. Kita dah aware dah. Oh, ni takut-takut dia retrace naik sampai atas ni. Pasal apa? Kita dah marking kawasan yang belum berlakunya retracement. Tu dia. Boleh tak? Boleh kau. Boleh je. Boleh yo. Semua dapat Dapat. Dapat. Okey, baik. Soalan. Bila mana dia dah sampai dekat sini, okey, ini SBR monthly ni yang korang tengah tengok sekarang ni. Okey, dia dah cross naik ke atas pun sebenarnya tak ada masalah. Kenapa dia terjun balik kat bawah ni? Kenapa dia terjun balik dekat bawah? Itu soalannya. Kenapa? Kalau korang tengok dalam big scale, okay, saya ambil daripada sinilah. Saya tak ambil daripada bawah ni. Saya ambil daripada sini. RBS dekat sini dah berlaku retracement ke belum? Belum tu. Belum berlaku retracement. Dan kita boleh nampak banyak dekat bawah ni RBS yang belum berlaku retracement. So benda-benda ni yang kena alert. Tapi cuba kekalkan berada dalam struktur yang sama. Jangan tengok jauh sangat. Untuk monthly ni normally saya hanya advise untuk ambil 1-2 marking sahaja. Siapa yang gagal untuk memahami SBR, RBS, support, resistance dan sebagainya dengan baik, makanya dia tidak akan mampu untuk membuat floating dengan baik. Nak kena hati-hati. Nak kena tahu, nak kena faham sungguh-sungguh apa nama, mana yang batal, mana yang valid, mana yang belum berlaku retracement. Nak kena faham sungguh-sungguh. Barulah boleh tentu kata mana satu lower low, mana satu lower high, mana satu high, mana satu low dan sebagainya. Kalau tak faham betul macam mana cara kita nak pointkan satu-satu marking itu sebagai point Dow teori, makanya Dow teori kita akan bersepah. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada aku faham. Azam? Tak ada je. Syariza tak ada. Abang Mat, Bushra, Fani. Faham. Faham yo. Jadi guys, yang ni penjelasan untuk downtrend. Benda yang sama je dengan uptrend, tak ada beza. Kekalkan hanya pada 3 time frame sahaja. Monthly, weekly, daily. Cukup. Jangan ambil banyak-banyak. Bila dah mahir, baru turun time frame yang lebih rendah. Okey. Saya akan monitor korang punya analisis. Ini dah masuk peringkat analisis ni guys. Ini dah masuk peringkat analisis yang mana setiap satu daripada korang ada 4 pair masing-masing. Dan tolong update time to time korang punya analisis. Normally kalau kata macam contoh hari ni hari Rabu, besok buka chart. Kalau buka chart nak tengok any different sebarang perubahan yang berlaku, start dengan time frame daily. Bila mana hujung minggu, Sabtu dan Ahad, tengok daripada weekly. Bila mana bertukar bulan, tengok daripada mana monthly. Boleh tak? Boleh yo. Boleh. So sekarang ni masing-masing dah ada currency masing-masing.
Boleh teruskan. Assignment masih lagi sama. Support resistant SBR, RBS dan kemudiannya masukkan do teori yang macam ni. Boleh tak? Boleh Boleh je. Boleh. Setakat ni ada soalan tak? Tiada tu. Kalau tak ada soalan, ada masa setengah jam lagi. Korang tolong buat pair masing-masing. Satu je cukup. Jangan buat banyak. Satu pair. Masing-masing ada 4 pair. Pilih satu je. Hantar template dekat group. Kita akan semak secara online sekarang. Boleh? Untuk mana je yang do teori ni je? Ya. Floating. Okey. Boleh? Boleh je. Bushra boleh? Boleh. Fani? InsyaAllah yo. Azim? Boleh? InsyaAllah boleh tu. Okey, baik. So korang teruskan.